Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam pada semua yang berada dalam page saya yang masih kata online, yang tonton video ni. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni saya just nak share sedikit satu soalan. Saya nak menjawab satu soalan yang diutarakan ataupun yang ditanyakan kepada saya oleh follower ataupun audience kita yang PM kita. So soalan ni saya suka nak sharekan berkaitan dengan jawapan dia, supaya benda ni kita semua dapat maklum dan dapat faham. Okey, soalan yang saya suka nak share ni adalah berkaitan dengan nafkah anak. So soalan yang ditanyakan adalah berkaitan dengan ubah perintah nafkah anak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut berkaitan dengan ubah perintah nafkah. So kebanyakan atau rata-rata orang daripada orang awam yang faham, yang faham lah, yang tak faham, yang belum ada info berkaitan dengan tu, mungkin dia satu benda yang barulah ubah perintah ni. So satu benda saya nak share. Ubah perintah ni bermaksud kita mengubah perintah yang dah ada. Kebanyakan orang faham bila ada perintah. Kebanyakan orang faham ubah perintah ini mereka nak tambah. Contohnya bila ada satu perintah nafkah yang memerintahkan pembayaran nafkah, misal kata contohnya dalam RM400 sebulan. So bila anak tu dah membesar, so kita nak tambah jumlah nafkah tu. Daripada 400 kita mungkin nak tambah 600, mungkin nak tambah lagi 700. So amount yang kita nak tambah tu, kita perlu melalui proses nama dia ubah perintah. So kita memfailkan satu permohonan untuk ubah perintah nafkah. So jadi dalam permohonan tu kita akan mohon untuk tambah. So dalam kes sebenarnya, dalam ubah perintah ini, berbalik kepada soalan yang tanya kepada saya tu, ubah perintah ini tidak hanya dalam kes kita nak menambah jumlah nafkah tu juga, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana yang kita faham, ubah perintah ini juga termasuk mereka yang memohon pada mahkamah untuk mengurangkan pembayaran nafkah tu. Dan contohnya saya bagi contoh tadi, daripada 500 tadi, kalau nak tambah jadi 600, 700, 800, kita akan melalui proses ubah perintah nafkah. So kat situ kita mohon untuk tambah. So tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalam permohonan untuk kita ubah perintah termasuk juga mereka yang nak memohon untuk mengurangkan nafkah. Bukan tambah saja, mengurang pun termasuk juga dalam permohonan ubah perintah. So sebab apa orang ada certain case yang mana orang minta mengurangkan nafkah ni? Antaranya dalam keadaan kadang-kadang anak tu dah bekerja, ataupun anak tu dah besar, ataupun anak ada yang dah berkahwin. Itu pun salah satu faktor juga kenapa orang ubah untuk mengurangkan nafkah. Dah ada pendapatan sendiri, contohnya dah bekerja. Ada juga yang mengubah perintah tu kadang-kadang dalam keadaan yang mereka dah tak ada pekerjaan. Contohnya dulu mereka ada pekerjaan tetap dengan gaji sekian-sekian banyak. So bila dah pencen, contohnya dah tak ada pekerjaan, pendapatan pun tak ada. Jadi kita mungkin dah tak ada dari segi pendapatan. So kita minta untuk dikurangkan mengikut pendapatan yang kita ada sekarang lah. So maksudnya dengan kurangnya pendapatan, ada juga orang yang memohon untuk mengurangkan juga pembayaran nafkah. So dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak sharekan, bukan bila kita sebut ubah perintah, bukan saja ubah untuk menambah, ubah untuk mengurang juga termasuk dalam proses ubah perintah nafkah anak. So terima kasih. Itu saja perkongsian saya pada malam ni. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat daripada perkongsian ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.